Nama saya Nur Mashita. Kali ini saya akan membentangkan tentang pengenalan bagi tajuk kami, iaitu transformasi pendidikan pasca akademik, pembelajaran, keberkesanan pembelajaran digital di Malaysia. Bagi pengenalannya, seperti kita tahu pada 2020 COVID melanda negara kita. Apabila pandemik ni banyaklah kesan kepada kita semua, terutamanya dalam sistem pendidikan. Sistem pendidikan pun berubah secara drastis kerana sekolah ditutup. Sekolah ditutup membuatkan inisiatif baru, iaitu memilih untuk pembelajaran dalam talian ataupun pembelajaran digital. Pembelajaran digital ni ialah PDP melalui teknologi, iaitu internet, peranti atau platform online. Ini merupakan norma baru dan asas penting dalam pendidikan abad ke-21. Keberkesanan pembelajaran dalam talian dipengaruhi oleh banyak faktor, antaranya guru, teknologi, pelajar dan dasar kerajaan. Teknologi merupakan tunjang utama kepada pembelajaran dalam talian atau pembelajaran digital. Antara platform yang akan digunakan seperti Google Classroom, Zoom, Microsoft Teams dengan lebih meluas. Seterusnya ialah teknologi merupakan tunjang utama pelaksanaan pembelajaran digital. Pembelajaran digital tidak mampu dilaksanakan tanpa teknologi, seperti platform online yang digunakan sebagai media penghantar antara guru dan pelajar. Contohnya Google Classroom, Zoom, Microsoft Teams yang digunakan sebagai media oleh guru untuk menyampaikan pembelajaran secara dalam talian ataupun pembelajaran digital. Bahan mengajar seperti kuis, video dan animasi boleh digunakan untuk menarik minat pelajar, yang merupakan sebahagian daripada pembelajaran digital. Guru bukan sahaja penyampai maklumat, tapi pemudah cara bagi pembelajaran digital. Kemahiran digital guru merupakan faktor keberkesanan penggunaan teknologi, penggunaan pembelajaran digital. Hal ini dikatakan demikian kerana guru merupakan pengajar yang boleh mengajar murid ataupun pelajar untuk menggunakan teknologi yang ada dan manfaatkan teknologi yang telah disediakan. Latihan profesional dan bengkel ICT diperlukan untuk guru-guru melatih murid-murid maupun guru-guru untuk berlatih untuk mengetahui lebih lanjut tentang teknologi maklumat. Sekian, itu sahaja dari saya. Terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Elisa Liskajon, nomor metrik BB 24110790, akan membentangkan tentang sejarah dan definisi pembelajaran digital di Malaysia. Penggunaan ICT dalam pendidikan sebenarnya telah bermula sejak pelancaran dasar wawasan 2020 yang menjadi pemangkin kepada pelaksanaan projek sekolah bestari pada tahun 1997 di bawah inisiatif Koridor Raya Multimedia. Sejak itu, pelbagai usaha telah dilaksanakan untuk membudayakan penggunaan ICT dalam kalangan pelajar dan mengurangkan jurang digital dengan negara-negara maju. Contohnya, projek makmal komputer yang bermula pada tahun 1999 lengkap dengan komputer moden serta sambungan LAN dan internet di sekolah. Selaras dengan perkembangan semasa, muncul pula pendekatan baru, iaitu model pembelajaran bersepadu digital yang menggabungkan sepenuhnya teknologi dalam proses PDP. Dalam pendekatan ini, guru bertindak sebagai fasilitator manakala pelajar mengakses pelbagai bahan pembelajaran digital seperti e-buku, video dan perisian interaktif. Ia menjadikan pembelajaran lebih interaktif, fleksibel dan berkesan, khususnya dalam menghadapi cabaran abad ke-21. Seterusnya, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 turut mengiktiraf kepentingan ICT melalui salah satu daripada 11 anjakan utama. Kementerian Pendidikan memperluaskan pelaksanaan sekolah bestari, merangka dasar ICT dan memperkukuh infrastruktur sekolah bagi menyokong pembelajaran digital secara menyeluruh. Akhir sekali, tahun 2020 menjadi titik perubahan besar apabila penularan COVID-19 memaksa sekolah dan institusi pendidikan tinggi untuk menghentikan operasi fizikal. Pengajaran secara bersemuka digantikan sepenuhnya dengan pembelajaran dalam talian. Para pendidik mula meneroka pelbagai teknik e-pembelajaran demi membantu pelajar memahami topik dengan lebih menarik dan berkesan. Teknologi juga membuka ruang kepada bentuk penilaian dan pembelajaran yang lebih fleksibel menepati keperluan semasa. Pendekatan ini melibatkan penggunaan teknologi maklumat sebagai alat untuk mempertingkat mutu PDP, dan para pendidik mula meneroka pelbagai teknik e-pembelajaran demi membantu pelajar memahami sesuatu topik dengan lebih baik serta menarik minat mereka.
bukan sahaja memastikan komunikasi kekal berjalan, malah membuka ruang kepada bentuk penilaian serta pembelajaran yang lebih fleksibel dan sesuai dengan keperluan semasa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Nisa binti Jumat. Nomor metrik saya BB 24110653. Hari saya ingin menerangkan kelebihan pembelajaran digital di Malaysia. Terdapat 5 kelebihan pembelajaran digital di Malaysia. Kelebihan pembelajaran digital yang pertama ialah dapat mengakses pendidikan berkualiti tanpa geografi. Hal ini dikatakan demikian kerana teknologi digital ini mampu menghubungkan pelajar sama ada dalam kawasan bandar ataupun kawasan luar. Contohnya, pelajar negeri Sabah boleh mengikuti kelas secara dalam talian guru-guru yang berada di luar kawasan negeri Sabah seperti Semenanjung, Malaysia. Kelebihan yang kedua ialah sumber maklumat yang luas, yang mana hal seperti kita tahu, internet ini merupakan satu platform yang terbesar selepas perpustakaan kerana maklumat yang lebih luas. Bukan itu sahaja, internet ini juga mempunyai bahan bacaan, nota dan video yang boleh dijadikan rujukan oleh pelajar tambahan berbanding perpustakaan yang mengambil masa yang lama untuk mencari sumber rujukan dan maklumat yang kita inginkan. Internet ini juga dapat menjimatkan masa untuk pelajar mencari maklumat kerana pelajar boleh mencari maklumat di mana-mana sahaja berbanding perpustakaan yang mana pelajar perlu pergi ke perpustakaan untuk mencari maklumat. Kelebihan yang ketiga ialah latihan kemahiran fizikal. Hal ini kerana penggunaan teknologi dalam pembelajaran ini membantu pelajar dalam memahami dan menguasai alat-alat digital seperti komputer dan peranti digital. Seterusnya, kelebihan pembelajaran digital di Malaysia ialah pembelajaran digital interaktif dan menarik. Hal ini kerana pembelajaran digital ni mempunyai elemen yang gamifikasi yang lebih interaktif dan juga pelajar boleh mengklik soalan sana sini dan menjawab soalan latihan dan boleh melibatkan diri secara aktif dalam pembelajaran. Hal ini boleh meningkatkan daya ingatan pelajar untuk menjawab soalan dan mudah untuk mereka mengulang kaji pembelajaran. Kelebihan yang seterusnya ialah pembelajaran digital di Malaysia ialah pembelajaran ini mudah diakses oleh pelajar. Hal ini boleh membolehkan seorang pelajar untuk belajar di mana-mana sahaja. Dan juga pelajar juga boleh menggunakan peranti untuk mengakses internet tidak kira di kelas, rumah atau di mana-mana tempat yang sesuai untuk belajar. Kerana pembelajaran secara digital ini mudah untuk belajar dan untuk pelajar yang berada jauh tidak dapat datang ke kelas. Contohnya seperti seorang pelajar yang belajar secara PJJ iaitu pembelajaran jarak jauh dan dia hanya belajar melalui di rumah sahaja. Ini salah satu pembelajaran yang mudah. Kesimpulannya, sistem pembelajaran yang menggunakan teknologi ini akan menjadikan sesebuah negara itu menjadi lebih efektif dan pelajar dapat menikmati pendidikan yang lebih meluas dan baik untuk masa hadapan. Salam sejahtera semua. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang cabaran pelaksanaan pendidikan digital di dalam Malaysia. Salah satu cabaran dalam melaksanakan pendidikan digital di dalam Malaysia termasuklah kebolehan beradaptasi sektor pendidikan. Struktur pendidikan yang masih berteraskan pendidikan tradisional menyebabkan doktrin pendidikan digital sukar untuk dilaksanakan. Hal ini dikatakan demikian kerana norma pendidikan tradisional masih diamalkan sepenuhnya oleh segelintir masyarakat. Isu ini boleh menyebabkan kesediaan pelajar dalam pembelajaran menjadi rendah secara tidak langsung mengurangkan keberkesanan pembelajaran. Seterusnya, perbezaan taraf sosial juga menjadi cabaran dalam melaksanakan pendidikan digital. Segelintir masyarakat menghadapi kekangan untuk memperoleh media pembelajaran digital. Hal ini dikatakan demikian kerana wujud faktor perbezaan seperti pendapatan, infrastruktur, dan lain-lain yang menyukarkan segelintir pelajar untuk memperoleh akses kepada medium pembelajaran digital. Misalnya, pelajar luar bandar akan mengalami kesukaran untuk memperoleh bahan seperti internet dan lain-lain untuk melaksanakan pembelajaran di dalam talian. Seterusnya, kemahiran tenaga pendidik dan kesediaan pelajar juga menjadi salah satu faktor penyumbang kepada cabaran pelaksanaan pendidikan digital. Tenaga pendidik kurang mahir dengan teknologi, manakala pelajar pula tidak bersedia untuk belajar secara atas talian. Hal ini dikatakan demikian kerana berlakunya kejutan budaya dalam peralihan pendidikan tradisional kepada pendidikan digital. Isu ini akan menyebabkan pembelajaran dilakukan secara tidak efisien dan tidak efektif.
Tahap keberkesanan pendidikan digital juga menjadi persoalan dalam cabaran melaksanakan pendidikan digital. Kurang pemantauan dan kurang interaksi antara pelajar dengan pendidik menjadikan pembelajaran kurang efektif. Tambahan lagi, kaidah pembelajaran yang homogen menjadikan pelajar kurang bermotivasi untuk belajar di atas talian. Kesimpulannya, terdapat banyak cabaran dalam melaksanakan pendidikan digital. Namun sekiranya masalah ini mampu diselesaikan, maka pendidikan digital dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurasiana binti Raini, BB 2410633. Saya akan membentangkan tentang faktor keberkesanan pembelajaran digital di Malaysia. Perkembangan teknologi digital yang pesat, terutamanya selepas penularan pandemik COVID-19, telah merubah sistem pendidikan di Malaysia. Pandemik ini menjadi pencetus utama kepada pelaksanaan pembelajaran digital apabila sekolah ditutup dan pembelajaran beralih ke dalam talian. Sejak itu, pembelajaran digital menjadi sebagian penting dalam pendidikan modern. Namun, keberkesanan pembelajaran digital tidak berlaku secara semula jadi. Ia dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Faktor yang pertama ialah infrastruktur dan akses internet yang stabil. Pelajar memerlukan peranti seperti komputer, riba atau telefon pintar serta sambungan internet yang baik untuk mengikuti pembelajaran dalam talian. Bagi pelajar di luar bandar, isu capaian internet sering menjadi halangan. Justru, inisiatif kerajaan seperti program Jendela dan Pusat Ekonomi Digital (PEDI) membantu menyediakan capaian internet berkelajuan tinggi di kawasan pedalaman. Yang kedua, kandungan digital seperti e-book, video, simulasi interaktif antara pelajar dan guru perlu mudah diakses dan merasa pengguna. Ini penting untuk memastikan pembelajaran dalam talian sentiasa menarik dan berkesan. Guru dan pelajar harus diberi latihan serta pendedaan agar mampu menggunakan teknologi dengan baik. Faktor yang ketiga ialah peranan guru. Peranan guru adalah sangat penting. Dalam pembelajaran digital, guru bukan saja menyampaikan ilmu tetapi menjadi fasilitator kepada pelajar agar dapat memudahkan pelajar memahami sisi pembelajaran dalam talian. Guru perlu kreatif menggunakan bahan bantu mengajar seperti video dan kuis interaktif untuk menarik minat pelajar serta memastikan mereka memahami pembelajaran tersebut. Akhir sekali, sokongan dasar kerajaan dan masyarakat juga menjadi tunjang kejayaan. Dasar Pendidikan Digital (DPD) yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia menyediakan arah tuju yang jelas dalam melahirkan generasi cilik digital. Ibu, bapa dan komuniti perlu memainkan peranan dalam memberi bimbingan serta memastikan pelajar mempunyai persekitaran yang selesa dan sesuai di rumah. Kesimpulannya, pembelajaran digital mempunyai potensi besar untuk menjadi platform utama pendidikan masa depan di Malaysia. Namun, keberkesanannya hanya dapat dicapai melalui kerjasama semua pihak di kerajaan, masyarakat dan ibu bapa, guru, sekolah dan pelajar. Dengan usaha berterusan, pembelajaran digital mampu menjadikan pendidikan lebih inklusif, responsif dan manfaat. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Aina binti Benyamin, nomor matematik BB 2411714. Saya akan meneruskan pembintangan tentang peranan kerajaan dalam memastikan pembelajaran digital di Malaysia. Dalam era digital pada hari ini, kerajaan memainkan peran penting untuk memastikan sistem pembelajaran di Malaysia berjalan dengan lancar dan berkesan, terutamanya selepas COVID-19. Pertama adalah kerajaan telah membuka dasar pendidikan digital melalui Kementerian Pendidikan Malaysia yang bertujuan untuk melahirkan murid yang fasih digital dan juga guru yang mahir dalam penggunaan teknologi dalam sistem pembelajaran. Selain itu, kerajaan memainkan peran penting dalam meningkatkan kemahiran guru, yaitu dengan memberikan latihan dan juga kursus kepada guru supaya mereka lebih berkemahiran dalam teknologi digital. Contohnya penggunaan seperti Webex, Google Classroom dan juga Microsoft Teams yang digunakan semasa berlakunya halangan untuk membuat kelas secara bersemuka, contohnya seperti pandemik COVID-19 yang lalu. Peranan lain kerajaan adalah dengan menjalin kerjasama dengan rakan strategik seperti syarikat swasta dan juga komuniti setempat. Contohnya, syarikat telekomunikasi memberikan subsidi internet kepada pelajar dan juga syarikat elektronik memberi sumbangan tablet dan juga komputer kepada guru dan sekolah. Ini sangat membantu kepada pelajar yang kurang berkemampuan untuk terserta dalam pembelajaran digital. Akhir sekali, kerajaan memainkan peran penting dalam merapatkan jurang digital antara pelajar luar bandar dan juga pelajar bandar. Contohnya melalui penumbuhan Pusat Pembangunan Ekonomi Digital Keluarga Malaysia (PEDI) yang membantu golongan berpendapatan rendah untuk mendapat akses kepada teknologi dalam pembelajaran digital. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad bin Abdul Makir, nomor matriks BB 241100648. Kali ini saya akan menerangkan beberapa peranan sekolah
dalam pembelajaran digital. Pertama, sekolah menyediakan infrastruktur pembelajaran digital yang sesuai. Hal ini dikatakan demikian kerana sekolah perlu memastikan setiap bilik pelajar dilengkapi dengan komputer, projektor dan sambungan internet berkelajuan tinggi. Selain itu, penggunaan platform seperti Learning Management System (LMS) sangat penting untuk memudahkan guru berkongsi bahan, mengedarkan tugasan dan memberi maklum balas secara dalam talian. Tanpa sokongan teknikal yang mencukupi ini, sukar bagi guru dan pelajar untuk menjalankan proses pembelajaran digital dengan lancar. Kedua, sekolah perlu meningkatkan kemahiran digital guru dan pelajar. Hal ini dikatakan demikian kerana guru mestilah dibekalkan latihan secara berkala supaya mereka mahir dalam menggunakan perisian pendidikan serta teknik pengajaran dalam talian. Pelajar pula perlu diasah kemahiran seperti menggunakan aplikasi pembelajaran, mencari maklumat di internet dan berinteraksi dalam ruang maya. Kemahiran inilah yang akan membolehkan mereka belajar secara berkesan dan berdikari dalam era digital. Ketiga, sekolah perlu menggalakkan penggunaan teknologi. Seperti yang kita sedia maklum, pembelajaran digital ini sering berkait rapat dengan penggunaan teknologi moden seperti laptop, komputer, telefon pintar dan penggunaan internet yang pintas. Oleh itu, apabila guru menggunakan aplikasi pendidikan, permainan interaktif atau video pembelajaran, ia akan menjadikan sesi pengajaran lebih menarik dan bermakna. Selain itu, pembelajaran berasaskan projek dan berkolaborasi dalam talian menggalakkan pelajar untuk memecahkan masalah dan kerjasama. Paling penting, sekolah harus memastikan akses kepada peranti dan platform digital adalah sama rata untuk semua pelajar tanpa mengira latar belakang dan sosial ekonomi pelajar tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurani Saatira binti Muhammad Rantin, nomor metrik BB 241100783 yang akan membentangkan kesimpulan daripada pembentangan kami, yaitu transformasi pendidikan pasca pandemik, keberkesanan pembelajaran digital di Malaysia. Sebagai penutup pembentangan ini, saya akan merumuskan beberapa perkara penting yang telah kami bentangkan mengenai topik tersebut, khususnya dari keberkesanan pembelajaran digital itu sendiri. Pertama, kami telah huraikan bagaimana COVID-19 memberikan perubahan drastik dalam berbagai aspek kehidupan, terutamanya dalam sektor pendidikan. Antara faktor keberkesanan teknologi digital itu sendiri termaksudlah ketersediaan dan kebolehcapaian infrastruktur dan kandungan digital dan sokongan yang diberikan kerajaan dan masyarakat. Telah dihurai juga bagaimana pembelajaran digital mampu menghubungkan pelajar sama ada dalam kawasan atau luar bandar, bagaimana ia dapat membuatkan pelajar untuk belajar di mana dan bila-bila masa sahaja, dan bagaimana interaktif sesuatu proses pembelajaran digital tersebut. Kedua, walaupun begitu, ia juga datang dengan pelbagai cabaran seperti kebolehan beradaptasi, jurang perbezaan taraf sosial, isu kemahiran tenaga pendidik dan ketersediaan pelajar dan tahap keberkesanan pembelajaran digital itu sendiri. Namun, dapatan menunjukkan bahawa dengan usaha daripada kerajaan dan pihak sekolah seperti galakan penggunaan teknologi dalam pendidikan, penggunaan infrastruktur digital, pemberian latihan kemahiran guru dan pelaksanaan inisiatif-inisiatif, pembelajaran digital mempunyai potensi besar untuk menjadi sebahagian penting dalam sistem pendidikan di masa hadapan. Akhir kata, transformasi pendidikan pasca pandemik adalah satu peluang untuk kita sama-sama membangun negara yang lebih mampan dan inklusif. Harapan saya agar kita semua pintar dalam menggunakan sumber ini. Sekian saja daripada saya, terima kasih.